كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. قرآن كريم كلام الله فاستمعوا يا عباد الله. وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan selamat bertemu lagi dalam rancangan pelajaran tajwid Al-Quran. Seperti biasa, bagaimana? Sudahkah bersedia dengan buku cerita dan pensel? Sudah, Cikgu. Kesemua sudah bersedia? Oleh itu mari kita mulakan penontonnya. Kita mulakan selalunya dengan bacaan doa. Oleh itu, jangan lupa kita mengatakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bikitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Pada pelajaran yang lalu, anak-anak dan penonton semua telah faham di mana dalam dunia Islam ada mengamalkan beberapa qiraah-qiraah yang tertentu, seperti qiraah Hafs, qiraah Warsh, qiraah Qalun, qiraah Duri. Dan anak juga telah faham Al-Quran bukan satu saja namanya. Al-Furqan, Al-Kitab, An-Nur, Al-Zikr. Menurut ulama ada 40 nama lebih. Ini telah pun dicatat, telah pun anak faham pada pelajaran yang lalu. Kali ini cikgu telah pun mensediakan ada 2 soalan untuk menduga apa yang telah anak faham dari pelajaran cikgu yang lalu. Yang pertama, cuba dengarkan bagaimana bunyi soalan ini ya. Soalannya adalah mudah. Kalau difahami, dapat dijawab. Terangkan bacaan ataupun riwayat yang paling ramai yang diamalkan oleh umat Islam pada masa ini. Bagaimana soalannya? Faham ya? Cikgu kemukakan soalan ini kepada Muhammad Taha. Ya, terangkan. Ya, Cikgu. Bacaan mengikut riwayat Hafaz dari Asim adalah paling ramai yang diamalkan oleh umat Islam. Tepat. Yang paling ramai bacaan Hafs. Kita sendiri pun sekarang akan membaca bacaan Hafs. Seluruh dunia banyak baca Hafs. Itu yang paling tinggi. Di antaranya, anda tahu ada bacaan Warash ya, Qalun, ini sedikit saya dibaca. Tepat, soalan ini dijawab dengan oleh Muhammad Taha tadi. Soalan yang kedua. Coba dengar soalannya. Apakah yang dikatakan Al-Quran itu? Apakah yang dikatakan Al-Quran itu? Kali ini cikgu kemukakan soal kepada Zahratul Lail. Cuba Ya, Cikgu. Al-Quran ialah wahyu Allah atau kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril alaihi salam, yang ditulis dengan mashaf, yang dibaca dengan lidah, yang dihafaz di dalam hati, yang diberi ganjaran bacaannya kepada sesiapa yang membacanya, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ia disampaikan kepada satu generasi kepada generasi yang lain dengan sanad yang mutawatir, Cikgu. Betul. Tapi ingat anak, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah artinya bukan Al-Fatihah mula turun. Ini pembukaan saya dalam Quran. Sebenarnya kita sudah tahu Quran yang mula turun itu surah Al-Alaq. Nanti kalau saya faham tadi ikut surah Al-Fatihah akan mula, tidak. Dalam pembacaan saja ditulis di Al-Fatihah. Susunan yang telah disusun oleh Rasulullah SAW. Tapi yang sebenarnya kita sudah tahu ayat yang pertama. Tepat jawapan Suratul Lail, dan cikgu percaya para penonton juga dapat memberikan jawapan kalau sekiranya cikgu bertanya ya. Yang seterusnya anak-anak dan para penonton sekalian, perkembangan
qiraat atau baca Quran ini dengan sebab mendengar yang sebenarnya. Banyak mendengar daripada talaqi, bermusyafahah dengan bacaan yang betul, mengikut hukum-hukum tajwid yang telah disediakan, diturunkan dengan bertajwid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebenarnya punca bacaan ini dapat dengan talaqi. Maka berkembanglah bacaan Quran ini pada mula turunnya ayat-ayat didengar kepada sahabat. Mulalah ramai para sahabat hafaz dan baca. Begitu juga kepada siapa saja yang mendengar. Dan orang yang mendengar tadi bacaan ini, para sahabat sampaikan kali pula kepada orang yang mendengar. Dengar daripada sahabat kepada daripada tabi'in Nabi Hasan ila Abidin, hingga kepada guru-guru kita pun. Kita juga belajar macam itu caranya. Guru membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita kata Bismillahirrahmanirrahim, mendengar. Apa kata qul huwallahu ahad, kata qul Allahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Ini cuma cara mendengar. Jadi Al-Quran sebenarnya diturunkan ada beberapa perkara. Yang pertama untuk dibaca. Malahan tujuannya yang tepat untuk dipatuhi segala peraturannya dan menjauhi segala larangannya. Larangannya daripada perintah-perintah Allah dan tegahannya menurut ayat yang tertentu. Waqimus shalah, suruh sembahyang, wala taqrabuz zina, suruh larang jangan hampir zina. Ini semua peraturan adalah diberi kepada manusia untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Siapa yang menurut ikut, dia berbahagia. Itu tujuan yang sebenarnya. Jadi kitab tafsir Quran yang telah kita faham bukan semata-mata tersunting di dalamnya perintah tadi atau tegahan. Malahan di dalamnya terdapat banyak cerita-cerita, bandingan-bandingan, tamsil-tamsil, contoh. Ini semua untuk diambil perhatian dan ingatan oleh para pendengar yang beriman. Apa yang disampaikan Allah Ta'ala semuanya jadikanlah panduan kita dalam hidup dunia ini. Anak-anak cikgu dan para penonton sekalian, fadilat atau ganjaran pahala baca Quran adalah sangat besar. Ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain daripada Nabi-Nabi dan Rasul yang lalu. Pernah Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya seafdal-afdal di antara ibadat umatku yang sunat ialah baca Al-Quran. Daripada amal yang diberikan, daripada amal yang lain, kalau sembahyang itu memang tetaplah pahala besar juga. Tapi ini dalam amal yang sunat, Quran yang paling tinggi, yang paling utama. Di antara hadis yang lain pula, yaitu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Coba dengarkan apa sabda Rasulullah SAW. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Artinya sesiapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya dengan satu pahala. Yang dia katakan satu pahala ialah mendapat dengan 10 ganjaran seumpamanya. Aku tidak berkata alif lam satu huruf. Kata alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi alif, lam, mim, semua alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya, kalau kita baca alif, lam, mim, 30 ganjaran. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf ada, 190 ganjaran. Ini tidak diberi kepada orang-orang yang lain daripada Nabi yang dulu. Kita sedia Al-Quran ini. Jadi ia bersesuaian dengan utusnya Rasulullah rahmatan lil alamin kepada kita. Di samping itu pernah Sayyidina Utsman pula menyatakan, pernah mendengar dari sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang paling utama di antara kamu, yang paling mulia ialah mereka yang belajar Quran dan seterusnya mengajar kepada yang lain. Ini tinggi pangkat jabatan di sisi Allah Ta'ala, yang paling mulia. Dia belajar, kemudian menyampaikan pelajaran kepada yang lain. Kemudian pernah Rasulullah bersabda, setelah dia masuk ke Masjidil Madinah dan berjumpa di dua kumpulan. Satu kumpulan sedang sembahyang sunat, kemudian disambung lagi. Sembahyang sunat, sambung lagi. Dan satu kumpulan lagi sedang membaca kitab Al-Quran. Lalu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuhuma afdalu min hadain al-fariqain? Mana yang terlebih utama? Yang takarrub kepada Allah Ta'ala, ini ke atau ini? Apa sabda Rasulullah?
Ya Aba Dharr, la an taqduwa fata'allama ayatan minal Qur'ani khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Allahu Akbar. Besarnya pahalanya betul. Hai Abu Dharr, kiranya kamu berniat pagi-pagi untuk mempelajari satu ayat daripada Al-Quran. Berniat nak belajar satu ayat. Lebih baik daripada kamu sembahyang sunat 100 rakaat. 100 rakaat. Takkan kita belajar wadduha balik. Tentu wadduha, walaupun dah sajak dia 200. Mawaddaka wa qala 300. Berapa banyak kita baca tu begitulah. Tingginya, nilainya, pahala dan ajaran yang diberikan kepada orang si pembaca. Allahu Akbar. Rugilah kepada sesiapa yang tidak dapat membaca kitab suci Al-Quran. Di antaranya, di antara pahala yang paling besar lagi, Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca oleh Al-Quran, maka sungguhnya datang pasti Al-Quran di hari kiamat akan beri syafaat kepada Tuhan yang baca Quran ini. Ini pahala yang paling besar. Dalam huru-hara kita di hari kiamat, maka Quran ini menjadi syafaat, menjadi pertolongan kepada orang pembaca. Alam bahagianya lah mereka yang dapat membaca dengan tepat, dengan makhrajah, dengan sifat. Pembacaan Quran ini bersesuai dengan utusnya Rasulullah SAW yang mengatakan rahmatan lil alamin. Jadi bacaan yang tepat ini, inilah dikehendaki dalam Quran. Tapi bagaimana kalau orang yang baca salah, yang tak betul, tak fasih, makhrajnya tak betul, sifat yang tak betul, ini adalah berdosa kalau dia akan baca. Jadi bacaan yang tepat, Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'an kama unzil. Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah mengasihi bahawa Quran itu dibaca sebagaimana cara yang diturunkan. Oleh kerana Quran diturunkan bertajwid, maka hendaklah kita juga membaca sebagaimana bacaan yang bertajwid sebagaimana diperintahkan. Sebenarnya dalam pelajaran Quran ini adalah perlu mendapat bimbingan guru, iaitu dengan cara bertalaqi dan cara bermusyafahah. Rasulullah sendiri, orang Arab, dia fasih, dia sendiri mendapat talaqi daripada malaikat Jibril. Menyampaikan satu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ikut iqra bismillah. Setiap satu dia baca sampai Quran 30 juzuk. Semuanya ni adalah diikuti oleh Rasulullah. Namanya ialah apa? Talaqi. Maka inilah yang dikatakan talaqi adalah menjadi sunnah muttaba'ah. Itu sunnah yang ikutan daripada bacaan Rasulullah kepada kita semua. Jadi sebenarnya bertalaqi ini akan mendapat bacaan yang tepat. Dengan cara guru bunyikan huruf-huruf makhraj dan sifatnya, sudah segala hukum-hukum tajwid dan perkataan. Sekarang mari kita perhatikan. Kalau kita belajar tanpa guru. Misal seperti katakan, cikgu nak tulis sekarang. Anak-anak cuba perhatikan dalam hukum ikhfa ini. Ini namanya hukum ikhfa. Tengok ya. Min tayyibati. Satu. Cuba nak tunjukkan sekarang ya. Yang kedua. Min duni. Dua. Yang ketiga. Min syai'in. Yang akhir. Min fi'atin. Ini semua namanya hukum ikhfa hakiki. Dari 15. Cikgu tunjukkan sekarang 4 macam. Tengok bagaimana bunyi yang ini. Dengar. Anak-anak semua ya. Min tayyibati. Cuba ikut semua. Min tayyibati. Kalau orang baca min tayyibati, salah bacaan. Sebab tidak tebal. Kena min, kena tebal. Ini mana dapat? Mesti pada guru. Baik, yang kedua, min duni. Tak boleh min, tak pula dia kata min duni. Cuba. Min duni. Bunyi tipis. Min duni. Kalau min, jaga. Ya, cuba lagi min duni. Cuba. Min duni. Itu dia. Dah dua. Ikhfa. Hakiki juga. Yang ini, tengok macam mana mulut pula. Min syai'in. Cuba semua.
min syai'in, Kalau kata min syai'in tak boleh. Min syai'in. min syai'in, Lain pada bunyi yang ini pula lagi. Yang ini pula cuma kata semua min fi'atin. min Ah, fi'atin, tengok dia. Min di sini ha. Min fi'atin. Cuba lagi. min fi'atin, Baru ikhfa. Yang 4. Ada 15 bunyi, 15 kalimah, 15 macam bunyi. Boleh kita dapat belajar dengan kitab. Boleh belajar dengan kaset. Mesti dengan mulut guru. Mesti dengan talaqi. Mesti dengan musyafah. Itu di antara misal-misal yang cikgu nak katakan sekarang. Seterusnya. Cara bertalaqi ada 3 macam. Caranya 3? Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, guru membaca, murid mendengar. Kerana itu orang Arab fasih dan orang tu bukan kuat hafazannya. Sekali dua aja sudah dapat baca. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Murid dengar, dia punya dengar huruf ni. Ini juga cara talaqi. Kerana orang Arab fasih. Tapi setelah itu, bahasa sahabat pula, menurut sejarahnya, murid pula membaca, guru pula mendengar dan betulkan, mengawasi kalau ada kesalahan yang salah, dibetulkan. Tiba masa sekarang ini, ada satu cara yang lain, guru membaca, murid mengikut mengawasi bacaannya. Selepas tu, murid pula membaca, guru pula membetulkan bacaan-bacaan. Ini yang paling bagus. Yang paling baik dan cara yang bertalaqi. Paling bagus sekarang. Guru baca, murid ikut, kemudian suruh murid baca, kemudian kita betulkan. Jadi 3 macam talaqi, yang nombor 3 lah yang paling baik cara yang ada sekarang. Kalau sembahyang ada rukun tak? Ada rukun. Puasa? ada, Naik haji? ada, Artinya kalau salah satu rukun ini tidak ada, maka batal ataupun tak sah sesuatu amalan. Maka begitu juga Al-Quran. Ada yang punya rukun. Kalau salah satu rukunnya tidak dibaca, maka bacaannya itu tidak sah, tidak diterima. Coba semua catat. Apakah rukun pertama? Yang pertama, iaitu qiraah mutawatirah dan sihatus sanad. Artinya, bacaannya tidak terputus hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bacaan tepat yang sebenarnya daripada Rasulullah SAW ada hubungan dan kaitan yang sah. Mesti ada tu. Jadi bacaan yang syaz, yang tidak sampai kepada Rasulullah SAW, maka tidak sah bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti dibaca dengan cara bacaan resam Usmani. Kerana resam Usmani tulisan asal. Kita sudah tahu kan, dari pelajaran lalu, tulisan yang diimla'kan, yang direncanakan oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah saja yang pandai-pandai, tapi dapat ilqa' daripada Jibril. Maka Rasul Usmani adalah resam yang asal. Kalau orang membaca Quran mesti ambil. Kerana ada tak terbuka, ada tak tertutup. Kita tahu macam nak berhenti. Kalau tidak ada tulisan Usmani, katalah rahmat. Rahmah ke rahmat? Rasul Usmani ada tulisan. Kadang-kadang tak tu terbuka, kadang-kadang tak tu tertutup. Rahmah, rahmat. Jadi kita ikut. Itu rukun yang Rukun yang ketiga. Hendaklah berbetulan dengan kaedah al-lughatul arabiyyah walau dengan apa wajah sekalipun. Artinya, mesti ada salah satu daripada cara-cara tu tidak terkeluar daripada lughatul arabiyyah dalam segi grammarnya atau nahwunya. Ya, grammar nama dia ya. Maka mesti tepat dengan apa yang diturunkan itu Quran itu sama. Jadi kalau tidak ada 3 syarat-syarat ini tadi, maka bacaan ini dikatakan belum lagi sah. Walaupun qiraat yang 7, mesti ada rukun yang 3. Inilah bacaan yang sah. Jadi artinya dengan sempurna syarat-syarat dan rukun ini, baru Al-Quran itu dikatakan sah. Kalau kurang salah satu daripadanya, maka tidak tepat. Inilah rukun Quran. Seterusnya anak-anak, kita masuk kepada bahagian rukun tajwid. Tajwid juga mempunyai rukun. Kalau tertinggal rukunnya, maka tidak sah juga bacaan tajwid. Yang pertama, ini yang paling penting. Dalam baca Quran, mesti kita nak tahu makhraj. Mengenal makhraj. Setiap huruf tepat keluarnya. Bukan mengenal saja, tetapi mengawasi dan mengesannya. Mesti nak tahu. Katalah sekarang misalnya huruf ba.
tahu fa dia keluar pada bibir. Macam mana cara keluarnya? Macam mana? Cara keluarnya. Kita mesti tahu. Kita katakan bibir yang di bawah sini diangkat dan memukul ke gigi hadapan. Dia angkat ke gigi hadapan. Cuba anak ikut sebelum dia kata F. Cuba lagi. F. Itu dia ya. Ini dia bunyi huruf apa namanya? Huruf. Tapi kalau gunakan dua bibir, cuba kata ab. Boleh tak kita baca fa'amma? Makna huruf pa tak betul. Itu huruf P. Dalam huruf Arab tak ada P. Dia fa, af, P tak ada. Fa'amma, pa tak ada. Fa. Itu satu. Yang kedua, mesti juga dalam rukun yang mengetahui sifat-sifatnya. Apa itu sifat? Iaitu keadaan yang berlaku dalam sesuatu huruf. Menurut hukum tajwid, setiap huruf kurang-kurang ada 7 sifat. 7 sifat. Sekurang-kurangnya 5 sifat. Ada sifat tebal, ada sifat tipis, ada sifat yang keluar angin, ada sifat yang tertahan angin, ada yang suara terlepas, ada suara yang meletup, namanya qalqalah tu ya. Jadi kalau tak tunaikan sifat-sifat ini, maka huruf juga tidak tepat. Belum lagi tepat. Mesti kita nak mengawasinya, mesti nak tahu. Katalah dalam huruf jim ada qalqalah. Satu bunyi letupan. Kalau kata tak boleh. Mesti kata siapa kata? Aj. Baru betul kata waj. Tak boleh. Rukun yang ketiga. Ini yang paling susah. Apabila huruf ini telah campur aduk menjadi kalimah, sana ada tebal, sana ada tipis, kita nak jaga. Waktu tipis kena tipis, waktu tebal kena tebal. Katakan al-basar. Cuba tengok. Al-basar. Al-basar. Kalau kata al-basar ba, dia mesti al-basar. Ba bukan boleh ba. Jadi ba tipis, sad tebal. Kalau macam al-basar ba, salah. Al-ba bukan ba. Begitulah rukun yang ketiga ni lagi susah. Satu huruf kita senang. Tapi kalau sudah jadi kalimah, nak jaga tebalnya, tipisnya, keluar anginnya, tertahan anginnya, nak kena jaga. Yang akhir, hendaklah selalu melatih lidah. Baca selalu. Yang mana menjadi darah daging kepada pembacanya. Pagi baca, malam baca, besok baca. Bukan sekali-kali dalam bulan Ramadan saja baru baca, lepas tinggal Quran. Dengan adanya selalu baca, maka lidah akan mengetahui bagaimana bunyi yang tepat. Setelah melatih lidah, jangan lupa. Mesti mempelajari daripada guru yang fasih. Guru yang punya sanad, yang mutawatir. Ada hubungan kepada Rasulullah SAW. Kalau guru kita tidak fasih, dia pelat, murid pun pelat tak? Pelat. Jadi guru naklah cari orang yang mahir. Orang yang betul-betul ada punya sanad. Jadi dengan ini, anak-anak semua faham bagaimana pentingnya Al-Quran dalam pembacaan ada pahala yang begitu besar. Dan hendaklah kita ikut rukun-rukunnya supaya bacaannya sah. Dan tajwid yang paling penting dalam baca Quran itu mengawasi betul-betul, mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui segala tempat-tempat keluarnya, barulah seorang itu dikatakan bacaan yang paling fasih. Kalau tidak, tentu sekali bacaannya kuranglah fasih. Tetap betul-betul. Hingga bertemu, saya ucapkan berjumpa lagi dalam pelajaran kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dari pelajaran kita yang lalu, anak telah pun faham bacaan yang tepat. Bacaan yang betul adalah menurut sunnat Rasulullah SAW bagaimana yang telah diajar oleh Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Iaitu dengan cara mulut bertalaqi namanya. Mulut yang berguru, yakni talaqi dan musyafahah. Kerana jika bacaan ini kita meniru atau mengambil bacaan daripada kitab saja, tentulah bacaan ini tidak betul dan tidak tepat. Cuba kita perhatikan anak-anak dalam hukum ikhfa, sebagaimana yang telah cikgu terangkan pada pelajaran yang lalu. Ikhfa ada 15 macam bunyi. Setiap bunyi berlainan satu dengan yang lain. Katalah seperti min tayyibati. Kita tak boleh baca min tayyibati, kita baca min tayyibati.
Kita lihat kepada grafik. Cuba lihat. Bagaimana? Nun cuba dengan ta. Dia bunyi min tayyibati. Cuba anak semua ikut. Min tayyibati. Kita dapat baca min tayyibati. Min tayyibati. Baik. Bagaimana kalau nun cuba dengan dal? Lihat kepada grafik kita. Bacaannya min duni. Min duni. Cuba ikut semua. Min duni. Bagaimana dengar kali ini? Bunyi ti? Tipis. Tak ada no. Min duni. Tipis pula bunyinya. Ikhfa juga hukumnya. Ikhfa hakiki. Baik. Jumpa dengan shin. Lihat grafik kita. Min syai'in. Cuba. Min syai'in. Tak boleh baca min syai'in. Min syai'in. Cuba. Min syai'in. Lain pula bunyinya. Dengan min tayyibati min duni min syai'in. Lihat pula kalau jumpa dengan fa. Bunyi min fi'atin. Cuba. Min fi'atin. Begitulah. Banyak yang kita dapati dengan jumpa dengan ta, jumpa dengan dal, jumpa dengan shin, jumpa dengan fa. Setiap huruf ni ikhfa ni bunyi lain. 15 ikhfa 15 macam tu. Ini baru dalam ikhfa saja. Bagaimana dengan bunyi huruf izhar? Bagaimana bunyi dengan iqlab? Bagaimana bunyi dengan idgham? Bagaimana bunyi dengan raum? Dengan ismam? Dengan imalah? Banyak hukum-hukum tajwid ini yang kata kita pelajari. Mesti mendapat pelajaran dengan mulut apa? Mulut guru. Begitulah yang dikehendaki dalam pelajaran tajwid, mesti dipelajari dengan mulut guru. Cikgu telah menerangkan cara talaqi ini pada pelajaran dulu ada 3 macam. Cuba sekarang cikgu terangkan. Bagaimana talaqi yang pertama? Bagaimana talaqi bunyi yang kedua? Bagaimana talaqi yang ketiga? Bagaimana cuba terangkan? 3 macam talaqi yang ada ni, bagaimana talaqi yang pertama cuba? Cara pertama iaitu guru membaca, murid mendengar. Betul. Yang kedua? Yang kedua, murid membaca dan guru mendengar. Betul. Yang kedua? Yang ketiga, guru membaca diikuti dengan murid serta murid membaca dan guru membetulkan kesilapan murid, cikgu. Itu dia. 3 perkara anak. Erti talaqi. Mana yang 3 yang paling baik? Yang nombor 3, cikgu. Iaitu guru membaca, murid mengikut. Kemudian murid membaca, guru membetulkan. Inilah cara talaqi yang ada pada kita sekarang. Kalau yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa sahabat, yang ketiga pada kita ni sekarang. Ini yang paling bagus menurut ulama tajwid, yang paling bagus dalam talaqi. Itu dia anak-anak, cara talaqi yang ada pada sekarang yang paling baik yang telah cikgu katakan tadi. Kita telah pun mengetahui tentang rukun Quran. Bagaimana? Artinya rukun, kalau tinggalkan bacaan ini tidak sah. Cuba kita minta kepada Suhana. Berapa rukun Quran yang ada? Kita catat dulu. Ada 3, cikgu. Cuba terangkan apa yang pertama. Yang pertama ialah bacaan yang mutawatir serta tetap hubungannya dengan bacaan Rasulullah. Mutawatir artinya bacaan yang ada berkaitan, yang bersambung dengan Rasulullah SAW. Baik, kita minta kepada siapa lagi yang kedua? Halilah. Apa rukun yang kedua? Yang kedua ialah berbetulan bacaan dan tulisannya dengan resam Osmani. Ya. Maksudnya itu tulisan asal. Tulisan asal yang dilekat oleh Jibril kepada Rasulullah, inilah tulisan yang kendaki dalam bacaan kita nak tahu. Kalau tak tahu bacaan tulisan resmani boleh jadi silap. Tak terbuka ke, tak tertutup ke, macam rahmat ke, macam rahmah ke. Kalau tak belajar, mesti silap dalam bacaannya. Mereka yang tahu betul resam resmani, tidak akan silap dalam bacaan. Ada lebih alif, dia baca ke tidak, kurang alif, tak baca ke tidak. Ini akan kita pelajari insya-Allah dalam bahagian resam dan juga bahagian istilah hudab. Bahagian ketiga, cikgu nak tanya pula kepada Izzat. Bagaimana rukun yang ketiga? Yang ketiga, berbetulan kaedah bahasa lughah dengan kata Arabiah dengan apa wajah sekalipun. Ya. Artinya apa? Artinya mesti bacaan ini ada berbetulan bersamaan dengan kaedah grammar ataupun nahwu al-lughatul Arabiah. Kalau berlainan, makna tidak diakui bacaannya tentu. Walau macam mana ada satu wajah daripadanya, ada termasuk dalam bahagian nahwunya. Jadi dengan ini baru Quran ini dikatakan sah bacaan. Itu dia rukun Quran 3. Anak juga telah faham tentang tajwid. Orang yang belajar tajwid mesti tahu juga rukun-rukunnya. Cikgu nak bertanya pula sekarang. Berapa yang terdapat dalam rukun tajwid yang telah kita pelajari pada pelajaran lalu? Cikgu nak bertanya kepada Muhammad Taha pula. Yang pertama ialah mengenal, mengawasi tempat keluar makhraj huruf yang berkenaan.
Itu dia anak. Paling mustahab dalam baca Quran. Kalau huruf masih tidak dapat dibaca betul, belum fasih seorang itu. Jadi ini paling penting dalam baca Quran, mesti huruf tepat, dapat mengeluarkan dengan tepat. Di mana makhrajnya, di mana bagaimana lidah nak buat tinggi, angkat macam mana. Yang pertama. Terus kita bertanya kepada rukun yang kedua, kepada Zahatul Ilm. Cuba terangkan rukun yang kedua. Rukun yang kedua, mengenal, mengawasi sifat zati yang terdapat pada huruf berkenaan, cikgu. Apa arti zati, sifat zati? Yang tidak boleh bercerai atau berlekang dengan hurufnya. Ya. Setiap huruf ada punya sifat. Arti sifat, ada yang tebal, ada huruf yang tipis, ada yang keluar angin, yang tertahan angin, ada huruf yang bunyi kalkalah, berarti meletup hurufnya, ada yang tidak. Jadi ini kalau tidak disempurnakan, huruf ini belum betul lagi. Sebab itu dia menjadi rukun. Mesti sifat ini tak boleh lengkang, tak boleh bercerai. Kalau bercerai, belum kita tak menunaikan huruf ini. Yang kedua. Rukun yang ketiga. Anak telah pun mencatat. Dulu kita bertanya kali ini kepada Muhammad Amin pula. Ya cikgu, rukun yang ketiga itu dapat mengenal dan bezakan bunyi huruf yang tebal dan nipis ketika menjadi satu kalimah, cikgu. Kalau huruf satu kita dapat sebut dengan bagus. Ab, ak. Tapi kalau sudah tersusun jadi kalimah, ada nak jaga. Ketebalan jangan termasuk ke tipis. Yang tipis masuk pada apa? Itu jam lah. Kata itulah perbacaan nak betulkan. Macam kita baca kata tatli'u lah. Kalau kita baca dua-dua tengok, kita kata tatli'u. Dua-dua jadi ta, tatli'u. Kalau kita baca tatli'u, dua-dua jadi ta pula. Tat. Jadi tak tahu. Yang pertama tipis, yang kedua jadi tatli'u. Tatli'u. Kalau tatli'u dua-dua jadi ta. Kalau tatli'u dua-dua jadi ta. Inilah masanya seorang mesti dapat menjaga, mengawasi huruf tebal, huruf tipis, huruf keluar angin, huruf tak keluar angin, hakal kalah. Inilah huruf ketiga. Seterusnya rukun yang keempat. Cikgu bertanya kepada Halilah pula. Yang keempat ialah melatih lidah dan banyak membaca Al-Quran serta mempelajari daripada guru yang fasih dan kemahiran serta mempunyai hubungan bacaan yang mutawatir dengan Rasulullah. Itu dia. Betul anak-anak ya? Apa artinya? Artinya, kalau kita nak baca Quran ini mesti mempunyai masa, setiap masa baca. Sehingga bacaan ini jadi darah daging. Bukan sekali setahun, baru baca lidah jadi keluh, jadi berat. Jadi, bila kita selalu membaca, dia menjadi baca dengan ringan. Dia tahu hukum ikhfa, hukum izhar, bagaimana bunyi huruf dia tahu. Jadi, selalu kita nak melatih dia. Kalau betul kita nak baca dengan tepat, lidah selalu dilatih dengan bacaan Quran. Sudah itu bukan saja melatih diri, tapi mendapat bacaan daripada guru yang fasih, yang berkemahiran betul-betul dalam ilmu tajwid ini, dan punya hubungan pula daripada guru-guru dia hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah bacaan yang dikehendaki. Maka dengan itu bacaan akan tepat. Alhamdulillah, artinya bila dapat sempurna 4 rukun ini, artinya kita telah dapat baca dengan baik, dengan fasih, insya-Allah. Ya, para penonton dan anak cikgu sekalian, seorang pembaca mesti nak mengetahui tentang kesilapan atau kesalahan dalam pembacaan. Untuk mengetahuinya, supaya dia menjauhkan. Kerana kita tidak tahu satu perkara itu, kesilapannya baru dapat betul. Kalau tak tahu kesilapan, tak betul bacaan. Macam mana kita dapat kenal siang? Kerana ada malam. Macam dapat kenal putih? Kerana ada hitam. Begitulah baca Quran. Macam dapat tahu kesalahan? Kalau tak ada, kita tahu bacaan yang salah, nak betul. Ini telah pun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mengatakan apa kan? Kita nak baca Quran tak dapat pahala. Tetapi rupanya ramai katanya orang yang baca Quran. Quran sendiri mengutuknya, melaknatkannya. Hadis Rasulullah pernah dikatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'an yal'anuh. Ramai yang dia baca Quran, sedangkan Al-Quran pula mengutuknya, melaknatnya. Sebab kesilapan-kesilapan berlaku dalam bacaan, dalam hukum-hukum tajwid, dari segi hurufnya, dari segi barisnya, dan juga lain. Di antaranya seperti bertukar huruf, satu kesalahan juga. Bertukar baris, mungkin terus berubah makna kalau baris ditukarkan. Dan berubah pula tujuan Al-Quran yang dikehendaki apabila bertukar huruf atau kalau baris. Jadi, dengan itu marilah sama-sama anak-anak perhatikan kesilapan dalam Quran
ada dua macam. Satu namanya lahnul jali, satu namanya al-lahnul khafi. Apa itu lahnul jali? Iaitu kesilapan yang terang, yang diketahui oleh semua orang, sama dia yang belajar ilmu tajwid atau yang tidak mempelajarinya. Ilmu tajwid, orang yang belajar tahu kesilapan, orang yang tak belajar pun dia tahu. Artinya diketahui oleh umum, semua orang tahu. Al-lahnul jali ini ada beberapa sebab kesilapan yang berlaku, seperti antaranya menukar huruf, menukar baris, menambah huruf, begitulah. Kalimah-kalimah ini yang terbuat daripada asas. Bukan dalam hukum tajwid. Dalam bunyi asas lughah Arabiah dalam huruf. Jadi, kalaulah anak-anak menukar huruf, jali namanya. Menukar baris, jali. Menghilangkan huruf Quran yang telah ditetapkan, hukumnya jali. Menebalkan huruf yang tipis, ya. Huruf tebal dibunyikan tipis juga jali. Katalah sekarang, dalam huruf bad ditukar huruf za. Katalah bunyi, coba tengok grafik, ya. Waladdallin, dia kata walazzallin, dad jadi za. Ini jali. Sebab tukar dad jadi apa? Jadi za. Jali. Ataupun tukar baris. Kita tahu bacanya an'amta alaihim. Dia baca an'amtu alaihim, tu pula barisnya. Ini juga jali. Diketahui. Anak-anak tu tahu kita selalu baca bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia baca an'amtu. Juga jali. Menukar huruf. Yang kita takut dalam Fatihah kalau dalam sembahyang. Dalam sembahyang terus bacaannya cedera, batal pula sembahyangnya pun cedera juga. Sangat penting baris dan huruf ini jangan main dalam bacaan kita. Boleh batal sembahyang kita. Yang ketiga, menambah huruf pula lagi. Kalau kita baca iyyaka na'budu, tiba-tiba kata wa iya, tambah pula waw. Menambah pula. Menambah sabdu. Bacaannya betul bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah, bismillah. Tak boleh juga. Jali juga. Ataupun huruf yang ada kita buangkan hurufnya. Kata alhamdulillah, kita baca hamdulillah. Jali juga, hurufnya dibuang alif dengan lam. Buang sabdu. Kita baca rabbil alamin, dia baca rabbil alamin. Kesemua perkara yang berlaku macam ini namanya jali. Menebalkan huruf atau menipiskan, bismillah kita baca bismillahi, bismillahi, ditebalkan pula bunyinya. Ini juga aja jali. Tak ada siapa baca bismillahi, orang baca bismillah, dia baca bismillah. Ini semuanya termasuk dalam hukum apa? Jali. Hukumnya berdosa dan haram kepada orang yang melakukannya. Inilah yang katakan jali. Seterusnya anak, apa pula yang katakan khafi? Khafi ada dua macam. Arti khafi, bacaan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh orang umum, melainkan orang yang belajar apa? Ilmu tajwid, pakar tajwid, dia tahu. Jadi dua. Jadi yang pertama, ialah khafi yang pertama, ialah yang mengaitkan, yang melibatkan dalam bacaan hukum tajwid. Ingat, segala perkara yang berlaku dalam hukum tajwid, bahagian masuk yang pertama. Apa misalnya? Katalah sekarang, kita lihat kepada grafik kita. Innal ladzina. Hukumnya sah dalam tajwid, ada dengung. Dia baca innal ladzina amanu. Meninggalkan hukum tajwid, dia mesti ada dengung sana. Innal ladzina minna. Ada dengung. Ataupun dia meninggalkan hukum mad yang telah ijma' oleh ulama baca 6 harakat, dia baca 4 atau 2 harakat. Yang baca tepat al-haqqatu mal-haqqah, dia baca al-haqqatu 2 harakat, 3 harakat. Maknanya dia menyalahi hukum tajwid. Ulama tajwid mengatakan 6, dia kata baca 3, 2. Ataupun mad tabi'i, yang mana wajib baca 2 harakat, dihilangkan harakat ini.
Seperti qala Allahu. Dia baca qala Allahu. Dia hilang harakatnya. Begitulah. Meninggalkan hukum-hukum izhar pada tempat izhar. Meninggalkan hukum idgham pada tempat idgham. Meninggalkan hukum iqlab. Apa saja bersangkut yang berpaut dengan hukum tajwid, maka ini dia kata lahan khafi yang pertama. Hukumnya sama. Seperti yang pertama tadi. Ulama mengatakan hukumnya haram juga. Kerana Quran itu akan bertajwid. Kita baca tanpa tajwid, arti kita membohongi bacaan yang telah disampaikan kepada Rasulullah. Ini juga hukumnya haram. Berdosa. Tetapi, lahan jali, lahan khafi yang nomor 2. Ini ringan sikit. Misal-misal yang terbit padanya katalah. Seperti dia terlebih sikit bunyi takrir. Ra tu banyak-banyak sedikit. Cuba kita tengok apa misal dalam grafik kita. Mir rabbika. Dia baca ra tu terlebih sikit. Mir ada bunyi Tapi jaga. Kalau dalam sembahyang rosak. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Tak boleh. Kalau sembahyang rosak juga sembahyangnya. Tapi kalau luar pada sembahyang ada terlebih sikit sedikit ada tambah mir rabbika. Dia baca mir rabbika, tak ada mir rabbika. Ini juga khafi tapi bagi yang kedua. Ataupun dengung terlebih sikit. Kita tahu dengung 2 harakat. Dia dengung lebih sikit. Innal sudah masuk 3. Terlebih sikit dengung. Ini juga dia katakan khafi bagian yang kedua. Ataupun dalam izhar ada tatmin. Apa itu tatmin? Dia terdengung lebih sedikit. Kalau min khairin hukum izhar, kita terbaca begini, min khairin, dia baca min khairin, ada pula lebih dengung. Ini juga termasuk dalam al-lahnul khafi yang kedua. Ataupun qalqalah. Qalqalah ada 3 macam. Insya-Allah anak-anak akan dapat qalqalah apa? Sughra, qalqalah wusta, qalqalah kubra. Qalqalah yang kecil dia kuat, bunyi kuat. Wajtanibu terkuat sikit. Ini juga namanya termasuk dalam bagian yang kedua, iaitu lahan al-khafi. Kesilapan ini tidak diketahui oleh orang umum. Tak belajar tajwid tak tahu. Lebih tak tahu. Pakar tajwid yang mengenal betul-betul kesilapan yang berlaku ini. Apa hukumnya? Ulama telah mengatakan bahagian yang kedua ni hukumnya adalah makruh. Ataupun tidak segianya dibaca oleh para qari'. Tapi orang umum yang baru nak belajar tak apa. Tapi segianya kalau dapat janganlah. Yang jali yang tak mau, yang khafi yang pertama pun tak mau, yang kedua pun tak mau. Tapi insya-Allah anak-anak para penonton yang mengikuti pelajaran kita ini insya-Allah akan dapat membaca dengan betul dan dapat kita menjauhi segala hukum-hukum kesilapan yang berlaku dalam pembacaan kitab suci Al-Quran ini. Seterusnya anak, dalam pelajaran kita yang juga kita nak tahu ada kata martabat. Martabat Al-Quran, martabat Al-Qiraah. Apa arti martabat? Iaitu tingkatan dalam pembacaan dari segi cepat, dari segi lambatnya. Ulama telah berbagi kepada 4 macam bacaan. Cuba kita tengok pada grafik. Dia pertama katanya tahqiq. Cuba ikut semua. Tahqiq. Cuba kata. Tahqiq. Yang kedua, tartil. Yang ketiga, apa namanya? Tadwir. Cuba. Tadwir. Yang akhir keempat namanya hadar. 4 macam. Inilah bacaan yang kendaki dalam Quran kita boleh pilih. Anak boleh baca, nak baca at-tahqiq boleh. Nak baca at-tartil boleh, nak baca at-tadwir boleh, nak baca hadar boleh. Apa arti tahqiq? Tahqiq adalah satu bacaan yang paling lambat dengan tadabbur, dengan menunaikan segala hukum tajwidnya. Misalnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
paling lambat untuk mengajar. Kemudian martabat yang kedua namanya tartil. Dia cepat sikit daripada yang pertama. Bagaimana bacaannya? Macam kita telah musabaqahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cepat sikit daripada tahqiq tadi ya. Yang ketiga, tadbir. Ini bacaan untuk tadarus. Selalu kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu mana? Tadbir. Bacaan yang paling cepat lagi ini untuk orang menghafaz Quran. Dia nak lekas-lekas baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Empat bacaan tertib semua boleh kita baca. Nak ambil tahqiq boleh. Nak ambil tertil boleh. Nak baca tadbir boleh. Nak baca hadar boleh. Tapi mana yang afdal di antara bacaan ini? Yaitu tertil. Kerana Allah Ta'ala pernah menyatakan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan cara tertil. Dan inilah bacaan Sayyidina Hafs. Jadi ikutilah dia pelajari daripada Imam Asim. Bacaan-bacaan ini semua ada dalam qiraat-qiraat yang tertentu. Jadi anak-anak, alhamdulillah, dengan ini fahamlah kita bagaimana bacaan-bacaan ataupun lahan-lahan yang telah cikgu katakan jali dan khafi dan juga bacaan yang telah diterangkan. InsyaAllah, segalanya ini akan menjadi contoh dan akan cikgu soalkan dalam pelajaran kita yang akan datang. Hingga kita bertemu, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran yang lalu, tentu anak-anak tak lupa, kita telah pun faham tentang yang dikatakan lahan. Lahan jali, lahan khafi, lahan jali. Satu saja, tapi lahan jali terbagi kepada dua. Dan hukum di antara dua perkara ini. Di samping itu juga anak telah pun diterangkan tentang bacaan martabat. Al-Quran punya martabat. Yang dimaksud dengan martabat qiraah, iaitu dari segi bacaan cepat, dari segi bacaan lambat. Di mana setiap bacaan ada qari' tertentu yang bacanya. Dan kita boleh milih di antara bacaan tersebut. Cikgu telah pun menyediakan beberapa soalan untuk menduga apa yang telah anak-anak catat dari pelajaran yang lalu. Mari kita perhatikan soalan ini dan cikgu percaya rakan anak semuanya akan dapat memberikan jawapan yang tepat insya-Allah. Ikuti para penonton soalan. Yang pertama, cikgu bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan al-lahnul jali? Faham soalannya? Apa yang dimaksudkan dengan al-lahnul al-jali? Soalan ini cikgu kemukakan kepada Halilah. Cuba kita dengar bagaimana jawapannya. Al-lahnul jali ialah kesilapan yang terang yang diketahui oleh semua orang, sama ada yang mengetahui hukum-hukum tajwid ataupun yang tidak tahu ilmu tajwid. Tepat. Jali, siapapun kesilapan ini dia boleh diketahui oleh orang yang belajar tajwid ataupun orang yang tak belajar tajwid. Dia tahu kesilapan ini. Ya, itu dah kata jali, makna terang. Makna terang diketahui semua. Itu dia soalan yang pertama dengan jawapan yang tepat. Soalan yang kedua. Terangkan kesilapan yang termasuk dalam lahnul jali. Apa kesilapan yang boleh berlaku dalam lahnul jali ini? Jadi ada beberapa bahagian kita catat dulu ya. Cuba terangkan bahagian pertama, kita minta kepada Mahrizat. Apa dia? Pertama, antaranya ialah menukar huruf lain ke huruf yang lain. Menukar huruf kepada huruf yang lain. Satu huruf ditukar kepada huruf yang lain. Misalnya, waladdallin. ya. Huruf dad ditukar kepada huruf za. Misalnya bunyinya Waladzallin. waladzallin. Asalnya waladha. Jadi dad jadi za. Ini terang-terang salah. Kalau Pak Imam lah dalam jadi imam dia baca,
cedera Fatihah, cederalah pula sembahyangnya. Itu sebab kita nak betul-betul lah jali ni jangan berlaku sekali-kali dalam bacaan. Itulah soalan yang kedua yang telah diberikan jawapan dengan tepat oleh Muhammad Izzat. Soalan ketiga. Cuba dengar soalan ketiga. Para penonton boleh jawabkan. Terangkan apa dia yang dikatakan menukar baris ni dengan baris yang lain. Bagaimana? Cuba kita minta kepada Muhammad Taha. Bagaimana? Kedua ialah menukar baris atas kepada baris hadapan. Baris tukar ke baris. Ya, cuba misalnya. Seperti an'amta ditukar dengan an'amtu. Semua orang tahu. Orang yang belajar, anak-anak pun tahu. Dia baca siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali dengar siratal ladzina an'amtu alaihim. Kenapa antu pula bunyinya? Baris tukar. Ini juga masuk. Yang jali diketahui semua. Ini bacaan macam ini sangat-sangat mencederai kepada sembahyang. Kerana boleh ubah makna. An'amta artinya yang telah kamu kurniakan. Kalau an'amtu, aku yang telah kurniakan. Kan teruk benar tu maknanya. Aku terukkan. Sedangkan yang sebenarnya Allah kurniakan. Kita kata aku. Rosak Fatihah. Rosak sembahyang kalau ada orang menukarkan ini. Dikatakan jali, semua orang dapat mengenal kesalahannya. Itu dia yang kedua. Tukar baris dengan baris yang lain. Bagaimana perkara yang ketiga pula? Kita tanya kepada Suhana. Yang ketiga ialah menambahkan huruf atau sabdu dalam suatu bacaan. Menambah pula lagi. Sabdu pun ditambah. Huruf pun ditambah. Bagi misal? Misalnya, iyyaka ditambah huruf menjadi wa iyyaka. Iyyaka yang pertama kan? Yang pertama. Dalam Quran dia kata iyyaka na'budu. Kita baca wa iyyaka na'budu tambah waw. Itu tambah huruf lagi. Tambah sabdu, bismillah ditambah kepada bismillah. Asalnya bismillahi. Dia kata bismillah, 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 bisim tambah. Ya betul bismillah. Dia kata bismillah, bismillahi. Dan menambah sabdu. Kerana dalam huruf Arab, kalau sabdu ditambah arti satu huruf tambah. Sama juga. Arti tambah satu huruf juga. Ini juga kesilapan al-jali. Dalam Fatihah, rosak, teruk bacaannya kalau dalam sembahyang. Terus kita masuk kepada bahagian yang kelima. Iaitu bahagian Zahratul Lail pula kita soal. Apa soalannya? Apa jadi jawapannya? Yang keempat. Yang kelima. Yang keempat, menghilangkan huruf atau sabdunya cikgu. Itu dia. Hurufnya dihilangkan pula. Tadi tambah. Sabdunya pun dihilangkan. Ini juga merosakkan dalam bacaan Quran. Apa saja Quran salah. Misal berikan. Misalnya, asalnya Alhamdulillah. Ya. Dihilangkan alif lam menjadi Hamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak ada baca al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak ada al pula tu. Rosak. Baik sabdu. Yang sabdu, asalnya Rabbil Alamin. Dihilangkan sabdu pada ba menjadi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Asalnya Rabbi. Dia kata Rabbil Alamin. Rosak juga. Ya. Tadi ditambah. Ini dihilangkan pula. Ini semuanya jali yang berlaku. Seterusnya. Cikgu bertanya kepada Muhammad Amin pula. Apa bahagian yang kelima ni? Yang kita catat dulu. Ya. Cikgu, kesilapan yang kelima iaitu menebalkan huruf yang tipis dan menipiskan huruf yang tebal, cikgu. Yang tipis ditebalkan, yang tebal Tipiskan. Artinya yang tipis ditebal, yang tebal Menipis. cuba bagi misal di antaranya. Misalnya Bismillah ditebalkan Bismillah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tipis asal Bismillah. Bismillah. Itu jali. Lagi. Misal yang kedua ditebalkan huruf yang ditebalkan ditipiskan. Yang tebal pula ni. Tipiskan. Tadi tipis tebal, sekarang tebal jadi tipis. Misal. Misalnya Tattali'u dan ditipiskan Tattali'u. Asalnya tattali'u. Dia baca tattali'u. Ta jadi huruf ta. Termasuk dalam muka apa? Al-jali. Dia ketahuilah semua. Cuba dia tanya apa hukumnya sekarang kepada Suhana. Orang yang baca macam ini. Apa hukumnya yang telah kita catat dulu? Hukum bacaan Ahlahnul Jali ini adalah haram, cikgu. Haram. Arti haram Berdosa. Berdosa. Mereka melakukannya. Perkara inilah yang dibimbangkan terdapat dalam sabda Rasulullah yang berbunyi Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Inilah dibimbangkan termasuk dalam hadis Rasulullah SAW.
ramai orang yang baca Quran untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Tetapi oleh kerana tidak betul bunyi huruf, termasuk dalam gaya jali-jali banyak tadi ni ya, maka terus dia dilaknat. Terus dikutuk oleh Al-Quran itu sendiri mengutuknya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita faham hukum-hukum macam ini yang jali, kita jauhkan. Itu sebab kita dia kata muqaddimah khas, supaya dalam pembacaan jangan sekali-kali salah. Termasuk dalam hadis macam ini, dosalah kita. Sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, anak-anak cikgu, kita telah faham pada pelajaran lalu, pembacaan ada kata martabul qira'ah. Artinya kecepatan dan kelebatan baca Al-Quran ada 4 bahagian. Tentu tak lupa kita semua ya. Ingat tak bahagian pertama apa? Yang pertama itu tahqiq. Tahqiq namanya tahqiq. Yang kedua ingat tak? Tartil. Yang ketiga? Tadwir. Yang keempat? Hadr. 4 bacaan ni kita boleh pilih mana nak baca. Nak baca lambat, nak baca cepat, nak baca sempat. Satu perkara yang cikgu nak minta ingat kepada anak, ada satu bacaan namanya hazramah. Cuba ikut semua. Hazramah. Cuba lihat kada grafik kita. Ha, zal, ra, mim, ha. Hazramah. Hazramah adalah satu bacaan yang paling cepat, yang tidak menunaikan huruf. Hukum tajwidnya semua tak ditunaikan. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walailah saja. Mudakum wa qala. Ini bacaan tidak dibenarkan langsung dalam Al-Quran. Hukumnya adalah haram. Melainkan yang 4 tadi boleh. Ini bacaan tidak boleh. Kerana tak ada hukum tajwid, hurufnya kalang kabut. Apa ni? Jangan sekali-kali kita baca bacaan hazramah. Ini untuk ingatan anak-anak. Seterusnya anak, terus kita masuk dalam bahagian pelajaran kita kali ini, iaitu dalam asas tajwid yang dikatakan muqaddimah khas. Kita mesti nak tahu sebelum tahu belajar tajwid, nak tahu muqaddimah khas. Tentang apa hukum talaqi. Ini muqaddimah khas. Lahan jali, lahan khafi, martabatnya. Ini termasuk dalam muqaddimah khas yang dinamakan isti'azah. Yang dinamakan juga basmalah. Apa arti isti'azah? Satu kalimah yang ringkas daripada bacaan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Satu kalimah yang ringkas yang diambil daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cikgu kata isti'azah, bacaannya A'udzu. Kalau cikgu kata basmalah, Bismillah. Jangan lupa. Isti'azah itulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya anak? Dalam Quran, isti'azah adalah sunat. Setiap kali kalau kita nak baca Quran, kita mulakan Quran, hukumnya adalah sunat membacanya. Ini berpandu kepada ayat firman Allah SWT yang berbunyi dalam surah An-Naml. Apa bunyinya anak-anak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Fa idza qara'tal Qur'an. Apabila kau baca Quran, jangan lupa mesti baca isti'azah. Berpandu kepada ayat Quran dalam surah An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Inilah ayatnya. Artinya dan maksudnya apabila kamu baca Quran, hendaklah kamu baca isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi disunatkan setiap kali kalau anak-anak membaca Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kita akan sampai kita akan baca a'udzubillah. Anak semua faham. Isti'azah ini bukan salah satu daripada ayat Quran ya. Dia bukan ayat Quran, tetapi disuruh kita membacanya. Dan dia ada hukum pula. Nak baca kuat ke nak baca perlahan? Sunat baca kuat pada 2 tempat. Kuatkan bacaannya pada dua tempat. Yang pertama, semua catat. Bila waktu baca dengan kuat? Baca dalam kuat seperti baca dalam satu majlis. Ya, majlis maulud. Ya. Majlis apa? Apa saja majlis ihtifal ada. Dalam ujian Quran juga, bila majlis ini semua, maka ketika ini adalah disuruh kita baca dengan kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dikuatkan.
Yang kedua, disunatkan baca kuat dalam bacaan beramai. Tadarus. Kita bulan Ramadan, ada 6, 7, 8 orang. Orang yang pertama, dia baca kuat. Orang yang kedua, tidak disunatkan baca yang kuat. A'udzubillah. Katalah sekarang orang pertama dia baca alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la sampai akhir. Orang yang kedua, dia baca juga a'udzubillah perlahan. Bismillahirrahmanirrahim kuat. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ingat ya. Jadi orang yang pertama dalam tadarus sunat baca kuat. Orang yang kedua baca perlahan. Itu dia hukum kuat. Ada pula bacaan yang sunatkan perlahan. Jangan kuat-kuat dari 3 tempat. Yang pertama, satu orang membaca Al-Quran perlahan-lahan, Quran dibaca, maka isti'azahnya perlahan-lahan. Dia tak ada baca kuat-kuat. Baca tidak baca ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Dia baca perlahan. Auzubillah punya dia baca dengan perlahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan. Yang pertama. Yang kedua, dia Quran tak baca kuat. Sedangkan orang yang tak ada orang yang mendengarnya, maka juga disunatkan dia baca perlahan. Kerana orang yang perlahan lebih lagi dia punya dia punya maksud tu. Dia mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkan aku daripada susikkan syaitan. Syaitan susik dalam baca. Daripada dogaan syaitan. Yang ketiga, dalam sembahyang. Apa sembahyang saja, baik maghrib, isya, apa semuanya. Maka auzubillah ini, janganlah kita baca dengan kuat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan kuat. Bismillahnya kuat. Kalau dalam maghrib ke, isya ke, subuh. Auzubillah perlahan. Faham tak ni? Anak semua ya. Itulah dia yang dikatakan isti'azah. Seterusnya basmalah. Basmalah ialah baca bismillahirrahmanirrahim. Dan apa hukumnya? Adalah bacaan. Dia adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Artinya kalau kita baca pada permulaan ayat awal surah wajib mesti kita baca bismillah. Katalah kita baca alam tarakai. Kita boleh baca auzubillahi minasyaitonir rajim alam tarakai, tak boleh. Mesti baca bismillah. Mesti baca bismillah. Segala awal surah. Berapa ada surah Al-Quran? 100 berapa? 14. Mesti mulakan dengan bismillah. Kecuali dalam surah Taubah dinamakan juga surah Bara'ah. Sana yang berbunyi bara'atun minallah rasul, maka sini dilarang kita baca bismillah. Memadai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus bara'atun minallahi wa rasul. Ingat. Anak-anak ya. Ini satu saja yang dilarang jangan baca. Yang lain semua kalau tidak mulakan. Tetapi kalau kita baca pertengahan. Apa arti pertengahan? Selepas ayat pertama. Sini kita boleh pilih. Nak baca bismillah, boleh. Tak nak baca bismillah, boleh. Misalnya, kita baca ya ayuhan nasu ubudu. Boleh dua wajah. Kita baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ada bismillah tak? Ada. Kita baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Boleh tak? Boleh dua wajah ni, Bu. Tapi yang elok baca bismillah. Tapi tidak jadi salah kalau tak baca. Kerana dia bukan awal surah. Alhamdulillah kita sudah faham. Yang paling penting, para pelajar kita, anak-anak dan para penonton sekalian, kita nak tahu wajah-wajah bacaan. Setiap pembaca nak tahu supaya bagaimana bacaan yang hendak Al-Quran. Misalnya, kalau kita baca a'udzubillah, kita baca bismillah. Kita baca awal surah dalam katalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ada 4 wajah sana. Berapa wajah? 4. Kita tengok kepada grafik. Apa yang kata 4 wajah ni? Yang pertama kita kata baca dengan waqaf. Semua berhenti. Semua berhenti. Macam mana caranya tengok? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti tak? Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini hukum yang pertama ataupun wajah yang pertama. Satu. Boleh tak? Boleh. Wajah yang kedua. Berhenti pada a'udzubillah. Sambung bismillah dengan idza jaa nasrullah.
Tengok grafik kita macam mana bacaannya. Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Wajah yang kedua? Boleh tak? Boleh. Wajah yang ketiga. Sambung. A'udzubillah dengan bismillah. Berhenti pada bismillah. Teruskan mulakan dengan ayat idza jaa. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga? Yang ketiga. Yang akhir. Kalau nafas panjang, teruskan sambung. A'udzubillah dengan bismillah. Sambung bismillah dengan idza. Caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Inilah 4 wajah. Dalam 4 wajah ini, yang paling afdal, yang paling bagus wajah yang pertama. Wajah yang pertama apa? Waqaf semua. Berhenti a'udzubillah. Berhenti bismillah. Berhenti terus sambung dengan bismillah. Ini kalau awal surah. Ada yang punya berapa wajah tadi? 4 wajah. Tapi ingat, kalau kita baca selepas awal surah, mana tengah-tengah surah, wajahnya 3 saja. Wajah yang keempat dilarang. Jangan baca sekali-kali. Kalau dalam musabaqah, dia potong. Mana orang ni tak tahu, tak ada belajar langsung. Jadi, setiap para qari, pembaca, pelajar mesti nak tahu. Ini kata muqaddimah khas. Dia mesti nak tahu hukum-hukum bacaan isti'azah, hukum-hukum bacaan basmalah. Kesemuanya ini akan cikgu bertanyakan kepada anak semua dalam bacaan akan datang. Ya? Bagaimana bacaan-bacaan wajah-wajah tertentu ini. Itu dia para penonton. Dan nak ceritakan dalam pelajaran kita kali ini. Dan insyaAllah kita akan menyambung lagi pelajaran akan datang. Hingga bertemu. Cikgu ucapkan selamat menuju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.